Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, welcome back to my channel, Syada Ramli. Okay guys, hari ni Syada nak share sikit pengalaman Syada bersalin time PKP bulan Jun 2021. Okay, first sekali korang kena bawa buku pink dengan IC masa nak pergi bilik saringan tu. Okay, bila korang dah rasa sakit baru korang kena pergi tau. Sebab kalau tak 2cm 3cm macam tu dia tak layan. Kalau 4cm baru dia akan warded. Lagipun hospital kan sekarang macam COVID kan, so dia akan berjaga-jaga dengan orang. Make sure, kita pun takutkan risiko tu. So make sure korang pergi bila korang dah sakit lah. Okay, Syada nak share. Okay, first kali 12 Jun 2021 pagi-pagi tu kan, Syada ada rasa sakit tapi still boleh tahan. Lepas tu Syada pun pergi toilet, cakap ke husband dalam pukul 10 pagi tu dia keluar tanda tau. Korang tahu kan tanda bersalin macam mana? Salah satunya keluar lendir putih. Lepas tu keluar darah, bleeding macam tu. Tapi tak banyak sangat. Lepas tu air pecah ketuban, kontrasi kuat, lepas tu perut mengeras. Itu salah satu tandanya untuk tanda bersalin lah. Lepas tu bila macam tu Syada still macam mana? Syada tak kelam kabut tau. Sebab Syada tahu ke hospital tu dia tak nak layan sangat pun. So better kau slow-slow, bila dah rasa sakit sangat baru pergi. Tapi disebabkan mak Syada cakap pergi je hospital, takut nanti terbersalin kat rumah ke apa kan, sebab kita tak tahu berapa cm dah buka. Lepas tu Syada pun okey lah, siap-siap semua dengan husband. Siap-siap semua, makan tengah hari, makan pagi, tengah hari, tengok TV kejap. Sampailah rasa sakit tu datang kan. Tapi dalam pukul 2 macam tu Syada bergerak pergi hospital. Syada bergerak pergi hospital, pergi bilik saringan tu lah kan. Tapi sebelum pergi bilik saringan, Syada makan dulu, melantak dulu apa yang Syada nak. Syada ada time tu teringin nak makan fries McDonald kot. Makan dulu, kita jalan-jalan Aeon dulu. Kita orang jalan sebab Syada kata nak cepatkan bukaan. Orang kata kena banyakkan berjalan. So Syada pun try lah tips tu, jalan banyak-banyak macam tu lah. Pusing satu mall Aeon tu walaupun tak ada orang. Syada pusing dengan husband. Lepas tu tiba-tiba Syada rasa sakit. Lepas tu Syada nak jalan pun macam tak larat tau. Macam kita bila kontraksi tu datang, korang akan macam ni nak tahu kontraksi betul ke tak kan. Korang akan rasa macam nak jalan pun tak boleh. Tapi kalau kontraksi palsu, dia akan datang, contoh tengah datang kontraksi, lepas tu korang nak ngereng ke apa kan, still boleh. Maksudnya korang nak jalan pun still boleh. Lepas tu tak lama tu dia tak datang kontraksi. Lepas tu dalam 5 jam berikutnya ke 3 jam lebih baru dia datang balik. Itu kontraksi palsu. Kalau kontraksi betul, dia setiap 5 minit dia akan datang, ataupun 10 minit macam tu. Tapi depends on berapa cm dah buka lah, nurse kata. Okay, lepas tu Syada pun dah siap makan semua. Syada pergi kat bilik saringan, bagilah buku pink kita. Lepas tu sekali check, nurse kata dah 4 cm. So terpaksa warded sebab takut terberanak dekat luar kat rumah. So dia warded Syada. Syada pun salam husband semua. Lepas tu husband temankan Syada pergi bilik ward. Sebab nak request bilik kelas 2, ada 4 orang and ada aircon. Sebab masa time pregnancy tu dulu, masa pregnant dulu, berapa minggu 24 minggu kot kena warded juga. Tapi dapat kelas 3. Memang panas, serius guys, memang panas. Pakai kipas je, lepas tu 8 orang share satu bilik air. Lepas tu memang crowded lah. Lepas tu risiko COVID ni kan, so Syada tak nak ada risiko. Sebab nak bersalin kan, antibody kita lemah kan. So Syada pun apply bilik kelas 2.
kena letak deposit RM300 tak silap. Yang ni nanti korang kena request lah dekat nurse tu. Kalau korang tak cakap memang dia akan bagi kelas 3 punya. Okay, so dah apply kelas 2. Husband pun teman settlekan borang apa semua kena isi kat situ. Lepas tu Syada pun layan lah kontraksi tu sambil main handphone, main WhatsApp semua. Lepas tu tak lama tu dalam pukul 11 malam dah rasa kontraksi tu macam makin kuat, makin kerap. Rasa sakit tau, tapi still boleh tahan lah. Sakit dia kan, kontraksi ni rasa macam korang period, senggugut. Lepas tu dia akan tarik sampai ke pinggang macam tu. Sakit dia macam tu. Lepas tu bila dia datang, macam badan korang rasa macam kejung tau. Macam kalau korang keras, lagilah kontraksi tu lagi kuat, lagi sakit. So Syada punya tips untuk kawal kontraksi is bila kontraksi tu datang, kita tarik nafas melalui hidung, lepas tu hembus melalui mulut, tapi tiup dekat perut. Macam macam tu, tiup kat perut kuat-kuat. So dia akan membantu untuk membukakan jalan tu lagi cepat lah. Lepas tu bila nurse dah buka, dah check bukaan, tiba-tiba bukaan dah 6 cm. Lepas tu time tu husband dah tunggu dekat luar pintu ward tu. Lepas tu nurse tu pun tolak Syada, tapi dia tak berhenti dekat husband. Tu Syada pelik. Yang nurse lagi satu kata akan jumpa husband dulu, tapi nurse lagi satu yang tolak Syada tu, dia main tolak je, tak berhenti langsung. Bergeram betul lah aku time tu. Lepas tu Syada pun macam bye-bye husband, macam bye. Masa tu dah minta maaf semua, tapi tak depan-depan, melalui WhatsApp. So rasa macam tak puas kan. Tapi before masuk bilik ward tu ada minta maaf. Cuma tak puas lah sebab kita nak bersalin, nak bertarung nyawa. Lepas tu kita tak ada husband kita kat sisi kita macam ni kan. So masa korang bersalin time PKP ni, korang kena kuat. Korang kena mental kena kuat. Okay, lepas tu dia tolak Syada kat labor room. Lepas tu dalam pukul 11 lebih dia pecahkan air ketuban. Doktor pecahkan air ketuban. Lepas tu terus rasa kontraksi tu lagi kuat, lagi cepat dia datang. Dalam 2-3 minit baru dia datang macam tu. Setiap kali dia datang rasa macam kejung macam tu lah. Tapi Syada punya tips tu lah, yang tadi pernafasan tu, teknik pernafasan tu memang betul. Lepas tu dia membantu percepatkan bukaan. Lepas tu dalam pukul 3 pagi macam tu dia cocok ubat tahan sakit. Lepas tu tak lama tu dia check bukaan dah 8 cm. Lepas tu pukul 6 pagi dah check 10 cm. Dia kata boleh teran. Lepas tu Syada pun try lah teran. Banyak kali Syada try. Dia kata teran kuat-kuat. Lepas tu Syada pun macam, aku dah teran kuat-kuat lah ni. Lepas tu dia kata tak jadi. Lepas tu macam mana ni kan, kita ni dah lah first time. Lepas tu kau nak marah-marah, macam mana aku nak teran. Lepas tu dia kata kalau rasa sakit baru teran. Lepas tu Syada pun tunggulah rasa sakit. Lepas tu dia kata awak dah rasa sakit ni, teran. Tapi saya tak sakit. Lepas tu awak teran je lah slow-slow. Lepas tu Syada pun ikutkan je lah kan. Nurse je yang ada kat situ, bukannya husband kita. Kalau husband kita boleh lah ngadu yang tak nak sakit lah apa kan. Lepas tu dah teran tak boleh. Lepas tu dia kata tak apalah, tidurlah, baring dulu, tunggu dulu. Nanti awak dah nak teran baru awak cakap, awak panggil saya. Tapi dia sentiasa ada dekat sisi kita lah, nurse tu. Melainkan ada orang nak bersalin, so dia pergi keluar kejap. Lepas tu dia punya sakit tu makin kerap. Dalam pukul 8 ke 10 pagi macam tu, doktor datang. Kalau awak tak bersalin lagi pukul 2 tu, 2 petang ni, kita akan buat cara lain lah. Lepas tu dia kata husband awak dah call ni, asyik call ni, cakap bila nak bersalin, awak nak bersalin. Lepas tu doktornya bising, macam cakap lah, berbual-bual, macam gosip-gosip. Husband dia dah call lah, apalah, cakap bila nak bersalin tu semua kan. Lepas tu Syada pun iyakan je lah. Kita tak larat sebab kita baring je tau. Kita tak boleh duduk, kita tak boleh nak diri. Sebab kita nak kencing ke apa, kencing je kat situ. Dia akan bersihkan, dia akan pakaikan tiup kencing tu. Lepas tu tak lama tu pukul 2 petang tepat dia datang dekat kita, check bukaan. Lepas tu dia kata kepala baby dah dekat bawah, dah dekat laluan. Telinga baby pun dah rasa dah ni. Saya seluk sikit je dah rasa dah telinga dia.
Maksudnya dia dari semalam, dari pagi tadi dia dah ada kat situ. Masa kita pecahkan air ketuban tu, baby dah ada kat laluan tu. Masa bukaan 10 cm tu kan. Kira baby awak, kalau awak teran, baby dah keluar dah. Lepas tu dia kata kalau awak sakit awak teran tau. Lepas tu dia kata macam gitu. Lepas tu Syah dah cakap tak sakit macam mana nak teran. Lepas tu dia kata okay nurse, you sediakan ubat untuk tu kuatkan contraction dia, kuatkan sakit dia. Lepas tu dia cocok lah ubat tu dekat drip air tu kan. Lepas tu tunggu 10 minit 15 minit, tak sakit-sakit juga. Doktor sampai pelik lah awak ni, kenapa tak sakit lagi ni. Lepas tu biasa orang, doktor cakap biasa kalau dah cocok ni 5 minit ke 2 minit orang dah sakit macam orang gila dah. Kenapa awak tak sakit lagi? Lepas tu Syah dah cakap lah, memang tak sakit ni macam mana. Lepas tu terus dia kata doktor suruh nurse inject lagi sekali. Lepas tu dia inject lagi sekali, dos yang kedua 10 minit macam tu dah start rasa sakit. Teruslah teran 3 kali budak ni dah keluar. Okay, teran tu rasa dia macam mana, beranak tu rasa macam mana? Rasa dia macam korang berak sembelit tau. Bila korang rasa nak berak, mesti korang akan push kuat-kuat kan, nak neran kuat-kuat kan, bagi tahi tu keluar kan. Macam tu lah juga beranak. Kau kena kuat-kuat teran, kawal pernafasan, tarik nafas betul-betul, hembus betul-betul, lepas tu teran kuat-kuat dan lama. Itu tips ni lah. Cara pernafasan tu semua kena betul. Barulah dapat keluarkan. Lepas tu bila dah keluar, doktor cakap apa? Besarnya baby awak ni. Kenapa besar sangat ni baby awak? Awak ada kencing manis ke? Lepas tu saya cakap, Syah dah cakap, tak ada doktor, saya normal semua, tak ada kencing manis pun. Lepas tu ya Allah, dia kata, kenapa lah baby awak? Nurse cakap, patutlah mak awak susah nak teran awak dek. Mak awak tak rasa sakit. Lepas tu awak pun besar dek. Macam mana ni dek? Lepas tu bila dah keluarkan, lega. Pukul 2.11 petang keluarlah si budak kecil ni dengan berat 3.83 kilo. Untuk baby girl, berat tu kira macam ni, kira besar lah babynya. Sebab normal rate is normal punya kilo is 2.5 kilo macam tu. Ni dah 3.83 tau. 3.83 baby girl. Kau bayangkan aku neran dia macam mana. Memang kuat gila teran. Macam tu lah. Okay, itu je lah pengalaman Syahda nak share. Tapi best lah, nurse semua dengan doktor semua helpful, sangat caring. So korang tak rasa macam korang bersalin sorang-sorang lah. Dia akan support korang, tepuk tangan semua, wah dah bersalin macam tu. Lepas tu dah lepas bersalin tu, husband akan naik untuk ambil uri dan azankan baby. Tapi rezeki Syahda, husband siap boleh mandikan Syahda, suap makan, siapkan baby, azankan baby. Kira 2 jam lebih lah husband dapat rezeki lah agaknya. Sebab nurse pun cakap, awak yang 15 jam dalam labour room tu tak apalah, awak makanlah dulu. Husband suapkan dia tu pening tu. Lepas tu serius betul, macam nak pitau. Masa mandi tu macam nak pitau. Sebab 15 jam baring sahaja tanpa pergerakan. Kau bayangkan, lepas tu tiba-tiba kau duduk, lepas tu kau nak bangun. Memang pening, serius pening. Tapi Syahda kuatkan diri juga. Bangun, mandi, suruh husband mandikan, suapkan makanan, isi perut sikit, lepas tu terus tidur. Lepas tu baby pun tak banyak ragam. Sepanjang lepas bersalin tu, baby tak nangis, tak apa tau. Nak susu pun tak. Lepas tu kira dia macam memahami mak dia yang tengah sakit agaknya. Lepas tu dia diam je. Lepas tu dalam pagi-pagi macam tu baru dia nak susu. Macam tu lah kisahnya. Lepas tu kena warded budak ni sebab demam kuning. 2 hari warded. Lepas tu dah boleh balik tidur dengan mama kan sayang. Berat dia sekarang 6.4 kilo. Baru 3 bulan. 6.4 kilo budak kecil ni. Tak apa, asalkan sihat kan sayang. Okay, terima kasih yang menonton video ini. Wah, yang tengok video ni, terima kasih. And jangan lupa untuk like, komen ataupun share korang punya pengalaman bersalin macam mana. Okay, by the way ni anak Syahda yang first.
anak perempuan yang first. So Syada memang tak ada pengalaman apa. So ni lah pengalaman untuk silent time PKP. Memang mental kena kuat, serius. Lepas tu korang kena sabar dan sabar. Itu je tips. Sabar. Itu je. Okay, jangan lupa subscribe channel Syada dan support channel Syada. So nanti Syada akan upload lebih banyak video menarik lagi. Tapi buat masa ni kira Syada akan upload lambat sikit lah. Sebab uruskan budak kecil ni lagi, ada bisnes lagi. Nanti Syada share. Okay, thank you guys. Bye-bye. Jap. Adik nak tengok muka. Tunjuk muka. Bye.